Assalamualaikum warahmatullahi Dan lepas wabarakatuh. nak kena balik kerja kan. Dia punya inertia nak start kerja tu lambat sikit. Terima kasih Datuk Azmi Dirun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dengan pimpinan wakil daripada MRCB. Terima kasih Datuk Majid, Datuk Azmi Dirun, wakil-wakil daripada KL Central, saudara-saudari yang wakil daripada MRCB, Datuk Majid. Ini sebahagian daripada wakil daripada KL Central untuk saudara-saudari yang hadir memastikan bahawa lebih banyak ini sebahagian dari penerima inisiatif pendapatan rakyat IPR memastikan bahawa lebih banyak berniaga penerima di kawasan-kawasan dan lokasi strategik yang kita telah pun dapat dengan kerjasama pihak swasta juga. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada MRCB yang menguruskan KL Central pada hari ini, kerana kita tahu bahawa KL Central adalah antara lokasi yang paling banyak trafik. Kalau difikirkan untuk golongan daripada bila antara lokasi yang paling banyak untuk mendapat peluang berniaga kalau difikirkan lokasi-lokasi seperti golongan daripada BIM 10 sebelum ini hampir mustahil, kerana sewa dia dan juga proses untuk mendapatkannya itu rumit dan mahal. Sebab itu IPR ini dirancang dan dilaksanakan dengan keseluruhan kerjasama segenap lapisan masyarakat dan kumpulan, termasuklah pihak kerajaan yang merentasi kementerian, juga pihak swasta, juga orang ramai. Daripada rekod yang kita telah ada setakat ini, kita telah diyakinkan bahawa sebenarnya model perniagaan melalui vending machine ini yang memberi peluang kepada golongan B40 dan miskin tegar memang mampu menjana pendapatan bersih sekurang-kurangnya RM2,000 sebulan. Dan insya-Allah dengan bantuan media juga, apabila orang ramai tahu tempat-tempat hub pengangkutan yang strategik seperti KL Central ini pun sudah mula ada mesin vending ini yang diusahakan oleh penerima miskin tegar dan B40. Kita juga yakin penerima-penerima di sini akan mendapat pulangan insya-Allah yang sama seperti penerima-penerima lepas. Sudah tentu saya tahu proses itu mengambil masa, dan yang ini juga yang saya ingin sampaikan kepada pemohon-pemohon yang sekarang ini menunggu giliran mereka, kerana berbeza dengan program-program yang diusahakan sebelum ini, IPR menambah baik pelaksanaan kerana hampir semuanya itu infrastruktur, pasaran disediakan oleh pihak kerajaan dengan rakan strategik. Tapi walaupun itu baik kepada penerima, beban dari segi pelaksanaan itu bergantung kepada pihak kerajaan, pihak kementerian dan juga rakan-rakan strategik, kerana kita kena menyediakan mesin, kemudian kita kena memastikan ada rakan strategik yang akan memberikan tempat, dan proses itu mengambil sedikit masa. Untuk pengetahuan pihak media dan orang ramai juga, apabila mesin-mesin ini ditempatkan di lokasi-lokasi strategik, ia juga melibatkan sumbangan CSR daripada rakan-rakan strategik. Dan contohnya macam KL Central diuruskan oleh MRCB, maka MRCB sebagai rakan strategik sebenarnya menyumbang juga, kerana dia tidak mengambil sewa, malah elektrik pun dia tak ambil. jadi perkara yang sama juga di tempat-tempat lain. Bila kita tempatkan di stesen-stesen LRT, MRT, komuter dan lain-lain, maksudnya tanggungan kos itu disumbangkan oleh rakan strategik masing-masing. Sebab itu jumlah harga yang ditawarkan mampu menampilkan
harga-harga yang lebih rendah, RM2, RM4, RM3 kan, kerana penerima mengeluarkan modal pusingan semata-mata untuk menyediakan makanan itu saja. Kos lain yang sebenarnya kos yang besar yang menyebabkan dan mendorong juga harga barang makanan siap itu lebih mahal jika tidak melalui program seperti ini. Kos sewa, kos elektrisiti, kos pekerja itu diselesaikan secara bersepadu melalui mesin vending ini. Jadi dalam bulan Mei ini insya-Allah ada 100 lagi mesin yang akan dipasang. Tumpuan kita ialah di stesen-stesen LRT dan MRT. Kemudian kita mula keluar daripada Lembah Kelang, insya-Allah di Pulau Pinang pun ada, di Kedah pun ada, di Sabah pun mula ada. Dan kemudian tumpuan kedua ialah di kampus-kampus, kerana projek rintis di UiTM Puncak Alam mendapat sambutan yang cukup baik dan memang ada permintaan yang tinggi daripada institusi-institusi pengajian awam untuk mula meletakkan dengan meluas. Cuma saya juga berharap dan bertanggungjawab untuk memaklumkan kepada pemohon dan juga orang ramai bahawa proses menyediakan mesin, mendapatkan tempat, mendapatkan kelulusan, semua ini adalah proses yang mengambil sedikit masa, kerana bukan saja nak sediakan itu kita perlukan masa, kita juga perlu melalui proses tender terbuka. Jadi sebab itu dia dilakukan dan dilaksanakan dan dipasang secara berfasa. Fasa seterusnya ialah untuk kita menjalankan proses tender terbuka untuk 4,900 mesin yang seterusnya, yang insya-Allah akan dapat mempercepatkan lagi penerima-penerima untuk mula beroperasi dengan mesin vending di kawasan-kawasan strategik di seluruh negara. Jadi akhir sekali kepada orang ramai, saya mohon supaya kita sebarkan untuk mengambil peluang harga barang makanan siap yang lebih murah yang sekarang ini boleh didapati bagi pengguna-pengguna pengangkutan awam di KL Sentral. Jadi kita sama-sama bantu dengan war-warkan, kerana penerima-penerima ini juga mereka memerlukan bantuan kita. Lebih ramai yang tahu, lebih ramai yang memanfaatkan kemudahan ini, pulangan itu dan bantuan itu sampai terus kepada penerima-penerima. Saya juga ingin mengalu-alukan lebih banyak lagi rakan-rakan strategik seperti MRCB pada hari ini, supaya mereka juga tampil ke hadapan untuk memberi ruang dan CSR kepada penerima B40 dan juga miskin tegar ini, supaya kita membuka ruang dan peluang berniaga itu melalui mesin vending di tempat-tempat tumpuan orang ramai yang dikendalikan oleh pihak swasta dan juga kerajaan yang boleh menjadi rakan strategik, supaya perkara ini dapat disebarluaskan dengan secepat mungkin. Dan akhir sekali kepada pemohon-pemohon yang sekarang ini menunggu giliran, insya-Allah giliran yang seterusnya ialah bila kita mula pasang bulan Mei ini, dan selepas itu fasa yang seterusnya itu akan melibatkan penerima yang lebih ramai, kerana selepas proses tender terbuka itu kita akan memadankan dan melantik penerima-penerima yang dalam fasa seterusnya sebanyak 4,900 orang yang akan diperluaskan di luar Lembah Kelang dan di luar pusat-pusat bandar. Tapi di luar Lembah Kelang tu bila akan mula? Sebenarnya dalam Mei ni pun kita memang sudah ada jadual. Kalau ikutnya daripada 100 yang untuk bulan Mei ni, lebih dari separuh pun sebenarnya lebih kurang the split is around 50-50 lah.
50% dalam kawasan Lembah Kelang, 50% peratus lagi itu, maksudnya 50 lagi itu kita akan tempatkan di kawasan-kawasan yang bukan maksudnya di kampus-kampus, di tempat-tempat tumpuan umum di luar Lembah Kelang. Sebab sebelum ni ada lancarkan di LRT Cempaka. Saya ke sana dan tidak mendapat sambutan, trafik agak kurang. Bagi projek-projek yang tidak mendapat sambutan seperti dijangka, apa perancangan kerajaan? Dia saya ingat dia bergantung pukul berapa juga pergi. Kan yang kita buat ialah ini kelebihan bila dia menggunakan mesin dan juga teknologi, kerana kita memang ada dashboard yang kita boleh tahu sebenarnya tiap-tiap hari bukan saja berapa yang jualan, tetapi pukul berapa dan pattern penggunanya kan. Dia memang selalunya dia ada pusingan dia, maksudnya jualan itu selalunya habis untuk batch pertama pada peak traffic masuk pagi, selalunya masa orang pergi dan orang balik kan. Jadi kita memang pantau satu persatu setiap hari, terutamanya yang awal ni kerana projek rintis kan. Dia juga bergantung kepada beberapa perkara, contohnya yang dalam bulan lepas kerana bulan Ramadan. Jadi ada tempat, ada satu sebenarnya oleh kerana bulan Ramadan trafik itu pagi. Jadi dan orang puasa. Jadi dan bila petang tu pula orang selalunya lebih gemar untuk beli daripada pasar Ramadan lah. Tapi memang pasukan Kementerian Ekonomi bekerjasama rapat dengan penerima-penerima ini, kerana ia juga sebahagian daripada latihan kepada mereka dengan data yang ada, oleh kerana dia elektronik, dia juga membantu penerima itu untuk mengenal pasti tabiat pembelian, dan itu akan membantu kan. Dan daripada pantauan ini, contohnya ya kalau dekat Cempaka contohnya kan, kita akan buat keputusan macam mana untuk menambah baik. Jadi kalau perlu untuk kita nasihatkan dia untuk menukar dari segi pola dia mengisi, maksudnya jangan isi pukul 10, isi pukul 7, yang itu memang satu proses yang berlaku secara semula jadilah kan. Tapi ada juga yang kalau kita perlu, contohnya untuk menukar lokasi itu daripada di belakang ke depan, yang itu juga kita insya-Allah usahakan satu persatu. Cuma setiap satu itu memerlukan kos sebenarnya kan. Jadi yang itu yang sementara kita usahakan secara terperinci, tapi ia juga perlu dilakukan secara berfasa. Kita pun nak pastikan bahawa penerima ini mereka cuba usaha, mereka juga melihat kepada prestasi makanan dan khidmat dan juga cara mereka mengendalikan, sebab kita juga berhati-hati. Kalau tidak, kita tak nak penerima ni dia nak dapat 300-400 ringgit sehari je, kalau tak dapat saja dia pulangkan masalah itu kepada kementerian. Kerana sebenarnya kemudahan dan bantuan yang diberikan itu sebenarnya berdasarkan kepada projek rintis setakat ini, kita yakin sebenarnya dia boleh mencapai sasaran pendapatan bersih sekurang-kurangnya RM2,000, dan kita juga perlu tengok untuk jangka masa yang lebih panjang daripada 1-2 minggu yang pertama itu, kerana satu, ini melibatkan perubahan tabiat pengguna akan ambil masa, dia juga memerlukan orang ramai mula mengetahui tempat tu dah ada dan sebagainya kan. But we do follow through on case by case basis. Bagi pengusaha yang bermasalah, adakah mereka akan disenarai hitamkan atau selepas dah buat macam-macam, dah bantu tapi dia masih nak pulangkan, so apa tindakan kerajaan? Kita tak sampai ke peringkat itu, kerana saya ingat dia masih lagi di peringkat rintis sekarang kan. Tapi bila kita sudah sampai skala penerima yang mencukupi, maksudnya 5,000 orang yang pertama, barulah kita boleh nampak
ialah dari segi risiko dia, dari segi penerimaan dia. Secara prinsipnya melalui IPR berbeza dengan pelaksanaan program sebelum ini, aset itu adalah milik kerajaan. Jadi bila aset itu milik kerajaan, kerajaan bertanggungjawab memastikan penerima itu bukan saja betul-betul layak dari segi tahap pendapatan sosioekonomi dia, tapi dia juga betul-betul nak buat, dan dia committed untuk menaik taraf pendapatan dan kedudukan ekonomi dia. Kalau contohnya ada kes-kes tertentu yang memang setelah kita usahakan dan kita tengok prestasi dia dan kita tengok dia tidak committed dengan sasaran dan juga expectation yang kita mahu daripada penerima-penerima, maksudnya peluang itu akan diberikan kepada pemohon yang lain. Kerana aset itu adalah aset kerajaan, dan itulah juga konsepnya, bukan saja dengan melalui vending machine, itu juga melalui intan. Kerana bila kita buka tanah, pelaburan untuk menyediakan infrastruktur semua tu, dari segi teknik dia, dari segi pasaran, semua itu diusahakan oleh kerajaan. Jadi kita tahu salah satu risiko utama contohnya dalam pelaksanaan yang lepas yang melibatkan bantuan dalam projek-projek pertanian, selalunya dia dapat wang saja untuk diusahakan ataupun dia dapat polybag saja. Lepas tu, lepas 1, 2, 3 bulan tu dia tak berminat, ditinggal. Jadi sebab bantuan itu bukan dalam bentuk infrastruktur yang kekal. Yang melalui IPR yang kita buat, kerajaan memperuntukkan jumlah yang besar supaya infrastruktur itu, termasuklah macam vending machine ni sebenarnya dimiliki oleh pengilang. Kerana kerajaan tak beli, hanya kerajaan bagi sewaan percuma untuk 2 tahun pertama kan. Jadi kalau mereka tidak berminat ataupun mereka putus asa ataupun mereka rasa dia nak pergi buat benda lain, ataupun dia mungkin dapat kerja baru selepas dia dah usahakan 1 tahun contohnya, mungkin dia berjaya dengan baik, dia dah nak bergerak ke gerai dia sendiri, maka peluang itu akan dibuka kepada penerima-penerima lain. Sebab itu kami berpandangan kalau ini diusahakan pada skala yang menyeluruh di seluruh negara, kita akan ada satu mekanisme membantu miskin tegar dan B40 yang lebih mampan dan lebih berterusan. Kerana aset sudah ada di situ, pasaran sudah ada di situ, yang bertukar ganti ialah penerima-penerima, dan memang kita nakkan penerima ini selepas 2 tahun pun dia move on, pergi buat benda lain, kerana dia dah keluar daripada garis kemiskinan itu, supaya penerima baru boleh masuk dan ambil alih. Ada usaha untuk maksudnya agak lama, macam Abi cakap, ada usaha dari segi nak tarik lebih banyak ni tak rakan strategik tu? Saya ingat setakat ini memang senarai rakan strategik itu sangat-sangat menggalakkan. Contohnya setakat ini pun kita sudah ada 1,000 lebih, 1,100 yang tampil ke hadapan untuk jadi rakan strategik kan. Cuma melaksanakan itu, maksudnya memasang mesin itu, mendapatkan kelulusan, because dia tak boleh pasang mata-kata je, dia kena ikut peraturan dia, dia kena check electricity dia kena tengok kesesuaian. Itu memang mengambil sedikit masa. Dan kalau dari segi mesin vending ni, dia juga bergantung kepada proses tender terbuka itu, supaya penyedia-penyedia mesin ini boleh, bila dia dah dapat, maka dia boleh sediakan kan. Jadi yang mengambil masa sedikit beberapa bulan ini ialah untuk melalui proses tender terbuka ini. Tapi untuk intan contohnya yang memang memakan masa lebih lama, kerana kita nak, kalau tanah, bayangkan tanah 80 ekar, kita nak bersihkan tanah, kita nak pasang semua infrastruktur tu, memang satu projek akan ambil masa 3-4 bulan dengan tender terbuka dia dan sebagainya. Sebab itu fasa seterusnya memang kita akan umumkan dalam masa yang terdekat ini, supaya kita mula membuka program IPR ini kepada rakan-rakan strategik yang ingin mengusahakan, maksudnya pihak swasta yang ingin mengusahakan tapak-tapak intan ini secara swasta, kerana itu akan mengurangkan belanja kerajaan, tapi model dia agak berbeza lah.
yang untuk fasa pertama ni memang semua kerajaan buat, termasuklah perbelanjaan dan sebagainya. Yang fasa seterusnya kita akan mula pertimbangkan untuk buka kepada syarikat-syarikat swasta yang ingin mengusahakan secara komersial, tetapi penerima pekerja dia itu sebenarnya penerima IPR. Jadi yang itu juga kita berharap kita akan dapat mempercepatkan lagi lah skala pelaksanaan. Okey, terima kasih. Okey. Sudah aku tengok.